Rumah tangga Kuzairi dan Mia Adriana bermula dengan tenang setelah kisah lama berjaya dilalui mereka bersama. Namun, kisah rumah tangga mereka kembali bergolak ketika menunggu kelahiran cahaya mata kedua. Aku buat baik sebab aku nak Mia support kos perubatan aku. So, cuak air mata. Susah apa? Anak dia. Lagi aku benci. Puan Hayati, ibu kepada Mia Adriana, masih berusaha untuk memecah belahkan rumah tangga anaknya. Rancangan beliau dimulakan dengan Nadia. Seluruh ahli keluarga Pak Samad terkejut apabila Nadia memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya dengan Dr. Zaidi. Ini kerana dia telah terpikat dengan Faris tanpa dia tahu yang Faris adalah anak ikan Puan Hayati dan ini adalah sebahagian rancangan jahat Puan Hayati. Dalam kemelut badai yang melanda, Mak Leha telah dikenalkan dengan Nurul Ain, anak angkat Makcik Roziah, ibu diri Mia. Mak Leha berkenan sungguh dengan gadis ini. Nurul Ain begitu sempurna di matanya walaupun Helmi telah cuba menyedarkan emaknya tentang agenda tersirat Nurul Ain. Hubungan Mak Leha dan Mia tercabar setelah kejadian Puan Hayati memfitnah Pak Samad, suami Mak Leha, cuba melakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Hebat Puan Hayati mengatur rancangan sehinggakan Mia Adriana termakan dengan kata-katanya. Mia sanggup lari dari keluarga Kuzairi namun berjaya dihalang dan dipujuk oleh Kuzairi. Kembali bertenang seketika hubungan antara Mia dan Kuzairi, namun kemelut antara Mia dan keluarga suaminya belum selesai, terutamanya dengan ibu mertuanya, Mak Leha. Dalam masa yang sama, hubungan Sophie dan Helmi juga turut goyah disebabkan ayah Sophie, Datuk Johari, abang kepada Puan Hayati, mengatur rancangan jahat untuk memutuskan hubungan Sophie dan Helmi sehingga mereka bercerai. Biasalah kan, mata duitan, Datuk Johari mahu Sophie bercerai dengan Helmi dan berkahwin dengan orang lain yang jauh lebih berjaya daripada Helmi. Syakila masih menyimpan dendam pada keluarga Pak Samad dan Mak Leha sehingga dia sanggup berpakat dengan Puan Hayati untuk menghasut Mia. Syakila menjadi mata-mata Puan Hayati memerhatikan Kuzairi, Nurul dan Mak Leha serta memfitnah keluarga itu. Ila ingat, abang tak nampak ke Mama Mia bagi Ila duit? Duit apa tu? Syakila mempunyai seorang adik, Kenit namanya, yang masih lagi kecil namun menjadi tempat Syakila melepaskan amarahnya. Kenit mahu bersekolah seperti kanak-kanak lain tetapi terpaksa mengutip botol untuk meneruskan hidup. Helmi telah sedar keputusan bercerai dengan Sophie adalah salah dan Helmi mahu rujuk kembali dengan Sophie. Tetapi Datuk Johari telah mengenakan syarat Helmi harus menyerahkan semua hartanya kepada Datuk Johari. Dengan cara itu, dia boleh berkahwin semula dengan Sophie. Kalau kau tetap nak bagi tahu dengan anak aku juga, perangai aku macam mana kan? Pulang pada engkau kalau dia boleh percaya apa yang kau cakap. Nadia yang menyedari rancangan jahat Datin Hayati telah memujuk Zaidi dan mereka juga telah berbaik semula sehingga memutuskan untuk berkahwin. Namun, hubungan Kuzairi dan Mia masih goyah apabila masing-masing meletakkan ego sebelum kewarasan akal. Baik, saya akan nikah dengan Nurul tu. Tapi dengan satu syarat. Saya nak awak duduk sebelah saya. Saya nak awak tengok saya nikah dengan dia dan saya nak awak dengar saya sebut nama Nurul Ain tu. Dan bila dia sah jadi isteri saya, awak boleh pergi mana saja awak nak. Kuzairi rasa sangat tercabar. Dia bagaikan melukut di tepi gantang mengharapkan kasih Mia sehingga Kuzairi menurut kemahuan Mia berkahwin dengan Nurul Ain. Mia bertemu dengan Puan Hayati dan alangkah terkejutnya apabila Puan Hayati berterus terang tentang rancangan jahatnya untuk menghancurkan rumah tangga Mia demi duit. Namun kini semuanya telah terlambat. Mak Leha membenci Mia dan Kuzairi pula telah mengambil keputusan berkahwin dengan Nurul Ain seperti mana yang diminta oleh Mia. Mia tahu dia masih belum terlewat. Mia cuba memujuk Mak Leha. Namun semuanya sia-sia apabila Nurul Ain dicanang-canang bagai batu permata dan Mia hanya batu jalan. Kesian kan? Kehadiran Dr. Adam juga membuatkan Kuzairi lebih yakin yang Mia telah berubah hati. Mak Nurul tu sampai sekarang tahu dia tak pernah merasa hidup senang. Nurul tak nak jadi macam tu. Mak Leha terkejut besar apabila dia mendengar sendiri dari mulut Nurul Ain yang dia mahu berkahwin dengan lelaki kaya. Yang dia mahukan adalah wang dan kekayaan. Kuzairi lah orang yang terbaik untuk dia keluar dari kemelut kemiskinan. Kini baru Mak Leha sedar, Nurul Ain lah batu jalan yang sebenar. Lebih menyayat hati bila Mia terjatuh dalam bilik mandi ketika mahu menyelamatkan Mak Leha yang hampir pingsan. Kini Mak Leha sangat menyesali perbuatannya. Sophie, tengokkan Mia, Sophie. Engkau doa banyak-banyak supaya besok engkau melahirkan anak engkau tak mati. Sebab kalau engkau mati, aku tak akan mengalirkan walaupun setitik air mata aku untuk engkau. Kau dengar ni? Ya Allah. Selamatkanlah cucu dengan menantu aku, ya Allah. Kali ini Mak Leha dan Mia betul-betul berbaik semula. Namun mereka berdua telah terlambat kerana Kuzairi bakal berkahwin dengan Nurul Ain dan Mia masih bergeras untuk merealisasikan hajat Mak Leha dan Kuzairi.
pergi, Mia. Mia pergi, Mia. Abang tak nak tengok muka Mia. Apa yang dicakap ni, Ri? Mak, Rina tak boleh tengok muka dia, Mak. Suruh dia keluar. Kalau boleh bayar dia pun Rina nak tengok. Suruh dia keluar, Mak. Ri. Namun, pada malam majlis akad nikah, Kuzairi tidak berdaya melafazkan lafaz akad dan Mia juga kembali semula kepada Kuzairi ketika dia sedar yang Kuzairi lah cinta hatinya yang sebenar. Dan Mia tetap mahu menjadi bidadari syurga Kuzairi selamanya. Mak Leha dan Mia juga telah berbaik semula. Kembalinya Mia ke pangkuan keluarga Kuzairi sangat melegakan Mak Leha. Datuk Johari terlibat dalam kemalangan dan lumpuh manakala Puan Hayati telah insaf setelah dia ditinggalkan anak ikannya Faris. Puan Hayati bertaubat serta memohon maaf dari keluarga Pak Samad atas apa yang telah dilakukan. Puan Hayati diserang penyakit jantung ketika dalam perjalanan ke masjid dan telah meninggal dunia. Dr. Adam juga sedar yang dia tidak berdaya untuk memiliki Mia Adriana dan hanya mendoakan yang terbaik untuk Mia dan Kuzairi. Oh ya, Syakila. Syakila telah ditangkap polis dan dipenjarakan atas kegiatan haram dia dan suaminya. Kini Syakila kembali ke pangkuan adiknya Kenit dan dia telah insaf mahu menjaga Kenit semula. Betul ni? Ha? Ya, Papa. Betul. Mama dah lapar ni. Boleh mau makan? Syukur ya Allah. Penantian Sophie dan Helmi juga telah berakhir ketika Sophie disahkan hamil. Begitu juga dengan Nadia dan Zaidi, turut disahkan hamil. Tak cukup dengan itu, Kuzairi dan Mia juga disahkan hamil anak ketiga. Bertambah meriah keluarga Pak Samad dengan anak cucu dan menantu. Pengakhiran yang menggembirakan untuk Kuzairi, Mia dan keluarga setelah apa yang berlaku. Jika itu adalah jodoh antara mereka, apa jua badai yang melanda, pasti ada cara menyelesaikannya. Dan ini adalah 7 minit 7 hari mencintaiku 2.